Nafkah ni ada 3. Oh, ada 3 kan. Pertama, nafkah suami terhadap isteri. Kemudian ada nafkah isteri terhadap suami. Kemudian ada nafkah suami isteri. Dia macam ni lah. Ada kewajipan suami yang perlu diberikan kepada isteri. Ada kewajipan isteri yang perlu diberikan kepada suami. Ada pula ia berkaitan dengan kewajipan bersama. Kewajipan bersama. Masya Allah. Jadi pertama, bila sebut pasal nafkah, adakah berdosa suami yang tak bagi nafkah kepada isteri? Jawapannya berdosalah. Hukumnya jelaslah berdosa. Sama juga dengan isteri yang tidak menjalankan tanggungjawab terhadap suami, berdosa. Okey. Ustazah, kalau isteri tu redha tak berdosa lah lagi. Kalau isteri tu redha, Ustazah, saya tahu suami saya tak mampu. Jadi saya sebenarnya tak kisah pun. Walaupun tak sebut redha, tapi dia kata saya tak kisah. Saya tak kisah sebab dia suami yang baik dan saya yakin bahawasanya rizki Allah dah tetapkan, dan rizki yang datang, rizki untuk saya sebenarnya rizki yang datang tu walaupun melalui saya adalah untuk kami sekeluarga. Okey, kalau nak cakap pasal hukum, nafkah yang wajib bagi seorang suami berikan kepada isteri iaitu pertama tempat tinggal, yang kedua pakaian, yang ketiga makan minum lah, yang keempat iaitu berkenaan dengan kebajikan. Kebajikan ni kalau kita mudah faham, kesihatan. Kalau isteri sakit, wajiblah dikeluarkan belanja sampailah isteri tu sembuh, sampai dapat rawatan. Pakaian, ada alim ulama kata cukup kalau setahun 2 persalinan. 2 persalinan ni maksudnya daripada A sampai Z lah. Kalaulah ni amgatnya, stokengnya, sekafnya, tudung, baju, maksudnya kalau setahun 2 persalinan. Sebab ada tanya, kalau pakaian ni macam mana ni? Sebab setiap bulan ni si nak ni. Contoh kan, kalaulah suami dah bagi setiap tahun 2 persalinan, kau dah kahwin 10 tahun dah 20 kan. Maksudnya, kalau suami dah bagi tu, isteri tidak boleh lagi maksudnya mengatakan suami tu kedekut ataupun suami tu tak tanggungjawab. Awak ni tak bertanggungjawab lah, pakaian ni nafkah awak tau. Dah tiap bulan dia beli baju baru, kalaulah sampai tiap bulan isteri kalau ada duit sendiri, dia bolehlah beli. Tapi jangan menekan dan menuduh suami tidak menunaikan nafkah. Bukanlah perlu ditunaikan untuk setiap bulan. Subhanallah. Tapi kalau suami bagi juga baju setiap bulan beli dan sebagainya, saya tak pastilah kenapa perempuan nak sangat baju setiap bulan ni. Tak adalah kita sampai macam tu kan. Ulang je baju yang sama, insya-Allah. Tak ada apa-apa selagi mana baju tu mutu aurat, baju tu barakah, boleh pahala setiap kali kita kita pakai baju tu. Jadi masya-Allah begitu. Kalau makan minum, ada orang tanya, Ustazah, suami saya bagi makan minum telur, ikan kering. Macam tu je. Kira cukup tak tu? Apa-apa makanan yang boleh mengenyangkan. Apa-apa makanan yang boleh mengenyangkan. Kalau suami hanya mampu bagi makanan itu, kira dia dah melaksanakan tanggungjawab lah. Sekali-sekala, sebulan sekali dia mampu bagi ayam ataupun daging. Ustazah, muak dah makan. Kenapa suami puan kerja apa? Memanglah dia kerja kecil, gaji dia kecil, memang dia tak mampu. Tapi saya nak juga, dalam hal inilah Allah menguji kesabaran keredaan isteri. Bersyukur mengikut tahap kemampuan suami bagi. Tapi kalau suami ni duit banyak tapi kedekut, itu cerita lain lah. Tengok pula kedekut dia tu macam mana. Kalau dia dah beri perkara yang asas, maka kita tak boleh bagi tahu, kita tak boleh cakap itu kedekut. Namun subhanallah muslimin muslimat sekalian, seorang suami yang suka memberi kepada ahli keluarga, isteri, anak-anak, tapi jangan sampai membazir. Ini pun silap juga. Bang, awak tahu tak, cuba awak dengar ceramah ni. Contohlah kan, cuba awak dengar ceramah ni. Kalau awak banyak belanja kepada isteri, anak-anak, rezeki awak murah bang. Awak akan berlipat ganda bisnes awak ni. Isteri ni perhabis duit. Kalau membazir, saudara syaitan. Al-mubazirin kanu ikhwani syaitan. Membazir itu saudara syaitan. Jangan sebabkan itu kita buat alasan untuk berbelanja. Lagi banyak awak belanja, lagi banyak. Kalau dah sampai membazir sahabat syaitan, juga Allah murka, Allah benci. Membazir adalah satu perbuatan yang diharamkan, berdosa. Subhanallah. Jadi dalam hal ini yang wajib tadi tu tempat tinggal. Tempat tinggal termasuklah elektrik, air, apa-apa. Kalau ada rumah tak ada elektrik, tak boleh duduk juga. Kalau tak ada rumah tak ada air, tak boleh duduk juga kan. Apa-apalah keperluan basic.
Tak perlu rumah, tak sampai syarat perhiasan, sofa sekian-sekian. Cukuplah rumah itu boleh didiami dengan baik, selamat dan sebagainya. Kalau suami boleh bagi lebih keselesaan, tambah aircon pula contoh. Beli pula sofa yang bagus-bagus. Itu dikira sebagai satu sedekah daripada suami ataupun hadiahlah daripada suami. Hadiah dengan sedekah dua-duanya sangat banyak pahala. Jangan kita fikir sedekah saja. Hadiah, Nabi SAW sebut, tahabu tahadu. Kalau kamu mencintai, kamu berilah hadiah. Memberi hadiah kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada sesiapa pun. Ia sangat dituntut dan Nabi juga sangat suka memberi hadiah kepada ahli keluarga, kepada sahabat. Dan Rasulullah sendiri juga selalu menerima hadiah daripada sahabat-sahabat. Muslimin, muslimat sekalian, tadi kita sebut apa? Tempat tinggal, pakaian, makan minum, kemudian kebajikan. Namun sekiranya seorang suami, kenapa saya cakap benda ni, saya jadi nak cakap detail. Dulu memang ni kerja saya tuan-tuan puan-puan. Sebelum saya jadi penceramah bebas, penceramah seperti hari ini, saya bekerja di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Saya JAKIM, Pegawai Awal Agama Islam JAKIM, pernah jadi penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga Islam. Jadi ketua unit runding cara. Kalau orang kata kaunselor lah, ketua unit runding cara. Tapi saya tak boleh sebut saya kaunselor sebab saya bukan kaunselor berdaftar. Tapi masalah rumah tangga memang sangat banyak dirujuk dan sebagainya. Jadi masalah tentang bab nafkah perkara aduan yang paling tinggi. Aduan tentang nafkah. Suami tak bagi nafkah, isteri mengungkit sekian-sekian. Bila dibawakan perbincangan tentang nafkah ni kan, subhanallah, di sini saya tengok beberapa perkara yang perlu kita sebagai suami isteri dan terutamanya pada isteri lah. Allah sedang menguji kita kadang-kadang melalui kekurangan dari segi keuangan suami. Di situlah Allah menguji kita sejauh mana kita redha dengan ujian Allah. Sejauh mana kita menjadi isteri yang tetap sabar, redha. Dan kita memang niat kita ataupun fokus sama kita adalah nak masuk syurga sekeluarga. Jadi orang yang fokus nak masuk syurga sekeluarga, apapun ujian yang datang dia akan uruskan dengan baik. Dia bukan jadikan ujian yang datang, masalah yang datang daripada suami contohnya sebagai sebab untuk dia tak bahagia dalam rumah tangga tu. Tetapi kekurangan yang ada menambahkan lagi kebahagiaan. Apabila apa? Dia menunjukkan sifat ihsan, belas kasihan pada suaminya. Dia menunjukkan sifat pemaaf daripada suaminya. Sifat tak berkiranya pada suaminya dan sebagainya. Kalaulah saya nak selesaikan masalah ni dengan saya kata, Tuan kenalah kerja lebih masa. Kerjalah 2-3. Tuan kena memenuhi keperluan isi anak-anak ni. Nescaya dia tak selesaikan masalah. Sebab apa? Satu keadaan kita terima hakikat macam ni. Saya bukan nak backup lelaki ni ya. Bagi suami yang mampu tetapi dia tidak mahu, maka berdosa. Jelas berdosa. Dia mampu untuk menanggung, untuk bayar sekian-sekian. Tapi dia tidak mahu, maka itu jelas berdosa. Tapi bagi yang tidak mampu dan dia mahu tapi dia tak mampu, di sinilah seorang isteri perlu bertolak ansur dengan suaminya. Perlu sabar dan redha dengan apa sekadarnya yang suami bagi. Kalau suami hanya mampu nasi telur, redha, subhanallah. Bersabar, mudah-mudahan dengan itu Allah tambahkan rezeki. Subhanallah. Jadi, bagi seorang suami yang tidak mampu untuk menunaikan keperluan. Tadi yang tanya pasal bil api, bil air contoh kan? Masya Allah. Bagi wanita yang bekerja, saya akan bertanya. Saya akan tanya, Puan bekerja kerana apa? Saya kerja nak bantu ekonomi keluarga, Ustazah. Lepas tu kenapa Puan berkira-kira pula hari ni nak share bayar sewa rumah, nak share api air, nak share keperluan rumah. Lepas tu isteri ni akan jawab, Ustazah, dulu ya, tapi sekarang suami saya dah naik pangkat. Suami saya, gaji dia dah tinggi, dia sebenarnya boleh bayar semua. Tapi dia nak juga saya bayar sama, api, air, makan, minum apa semua. Macam mana tu Ustazah? Saya suka nak jawab soalan ni macam ni. Seorang wanita bila dia keluar bekerja, kalau kita tengok hukum dari segi alim ulama, bila bincang tentang hukum wanita keluar bekerja, lalu di sana ada pendapat yang paling kuat lah. Wanita dibenarkan dan lagi seorang isteri keluar bekerja pertama dengan izin suaminya. Yang kedua apa? Dengan tujuan ada keperluan, bukan kerana suka-suka. Tak ada keperluan pun, suami mampu sekian-sekian tapi kerana suka-suka. Maksud dia keluar kerja tu ada sebab. Sebab apa? Wanita itu tempat yang terbaik baginya adalah di rumahnya. Dia keluar kerana ada keperluan. Nak pergi ziarah orang, perlu beli barang, perlu bekerja, bila bekerja ni kita kan berhubung dengan ramai orang.
dia akan jumpa orang sana, orang sini, berurusan dengan lelaki dan sebagainya. Jadi kadang-kadang maruah seorang wanita muslimah itu sukar dijaga. Suasana pergaulan pun jadi kurang baik bila ramainya pergaulan antara lelaki dan perempuan. Jadi, apabila kita cakap niat kita dulu. Suami izinkan tak? Suami izinkan. Lepas tu niat, ya saya niat nak bantu keluarga. Okey. Kalau begitu ada keperluan, ya ada keperluan. Jadi bila sampai satu tahap, satu ketika dah kerja 10 tahun, saya naik pangkat, tiba-tiba dia lupa niat asal dia. Dia lupa tujuan asal dia adalah untuk sama-sama membantu keluarga. Jadi di sini kita bimbang, isteri ini keluar dalam keadaan suami tak redha. Ya, ramai suami yang datang madu, Ustazah. Saya sebenarnya saya dah tak redha. Dulu yelah kami susah. Sekarang saya sebenarnya mampu untuk tanggung. Yelah mengikut kadar kemampuan saya lah. Mungkinlah kalau dia berhenti kerja, kami tak boleh nak mewah sangat lah. Tetapi Ustazah, daripada dia keluar kerja dan dia tak bagi langsung sentuh. Dia kata duit saya, duit dia. Dompet saya, dompet dia. Tapi duit dia tak bagi sentuh langsung. Setiap bulan dia beli itu, dia membazir itu, dia duk menyimpan, dia beli emas, dia beli ni. Bagi saya kalau macam ni hati saya tak tenang, hati saya tak seronok. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Antara tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah, dijadikan daripada kalangan kamu pasangan kamu, litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenang dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu kasih sayang. Kasih sayang, mawaddah, belas kasihan dan sebagainya. Jadi muslimin muslimat sekalian, untuk mudah faham, sebuah rumah tangga yang ada masalah berkira-kira ni, isteri berkira ke, suami berkira ke, tak kira lah, dia akan menggugat rasa tenang. Saya akan tanya isi, puan rasa kalau suami berkira, puan rasa seronok tak? Memanglah tak seronok Ustazah, kedekut. Memanglah. Kalau boleh, dia tak berkira, dia tak kisah. Habis tu puan berkikir dengan dia, rasanya dia rasa tenang tak? Dia rasa seronok tak? Samalah. Maksudnya kadang kita ni orang perempuan, kita tak berkira dengan kawan mungkin. Kenapa? Tak berkira dengan adik-beradik mungkin. Tapi kenapa kita boleh berkira dengan orang paling dekat dengan kita, iaitu suami. Ini contoh. Tapi saya nak cerita satu kisah ya. Saya nak cerita satu kisah. Kisah benar ni. Sahabat saya sendiri, Masya Allah. Dia wanita yang berkejaya sebelum nikah dan kejaya dia kejaya yang hebat lah. Saya tak sebut kejaya apa, tapi contoh sebab saya takut orang kawan-kawan saya boleh tahu siapa dia. Kejayanya contoh, antara kejaya-kejaya yang hebat kita nampak apa dia. Doktor, peguam, apa lagi? Doktor, peguam, pensyarah, contoh macam itulah. Bukanlah kita nak puji kejaya itu hebat apa, tapi itulah biasanya kejaya yang agak tinggi lah. Bismillah. Okey. Selepas dia nikah, dia terus berhenti kerjaya dia tu. Dia terus berhenti kerja. Lepas tu, satu hari saya pergi ziarah dia. Dah lama tak berhubung kan, saya pergi ziarah dia. Lepas tu, saya tengok tempat tinggal dia. Masya Allah. Dia duduk di rumah flat. Ini bukan sebab nak menghina rumah flat. Rumah flat pun banyak rumah flat yang sangat bahagia. Sangat senang, sangat tenang dan sebagainya. Maksud saya pergi, dia duduk rumah flat tingkat tinggi juga 4 macam tu dengan anak-anak dia yang kecil. Kemudian bila saya pergi tengok rumah dia dengan rumah yang serba nak kata apa ya, sangat sederhana. Sofa tak ada, rumah tu kosong. Kalau pergi kat dapur tu, mesin basuh pun rosak, basuh dengan tangan, peti ais lama. Maksudnya sangat sederhana, Masya Allah. Kemudian saya cakap macam ni, saya kata, saya panggil dia kakak, saya panggil dia kak. Maksudnya memang kawan baik masa belajar dulu apa. Satu hari saya tanya, kak, minta maaf saya tanya, kenapa kak berhenti kerja? Senang sebutlah peguam. Kenapa kak berhenti kerja jadi peguam? Kan dah elok. Lepas tu dia kata macam ni. Mengisahkan saya lah, dia kata, Asma, akak ni, itu permintaan suami akak. Memang kalau ikutkan, gaji akak, sebelum tu dia dah kerja tetap. Dah dapat gaji besar dan sebagainya. Dan tapi masa dia bujang tu, masa sebelum dia kahwin tu, dia banyak bantu keluarga, mak ayah dan sebagainya. Dia kata, dan kawan saya ni tak ada kereta, memang guna motor je. Bila nak balik kampung suami pun jauh, kampung isteri pun jauh, mereka naik bas. Suami isteri ni naik bas dengan anak-anak mereka yang kecil. Saya kata, kak, kenapa? Akak elok-elok kerja dengan gaji
gaji besar dan sebagainya, kenapa berhenti kerja? Dia kata suami yang minta akak berhenti kerja. Beza setahun je umur dia. Suami yang minta akak berhenti kerja. Sebab suami kata kewajipan menanggung nafkah keluarga adalah dia, bukan akak. Kalau ikutkan dengan gaji akak, mungkin kami tak perlu duduk di rumah macam ni. Kami boleh duduk rumah bawah ke, sewa rumah yang lebih baik. Dan mungkin kami mampu beli kereta. Tapi sekarang, dengan pendapatan suami, suami dia kerja biasa-biasa sahaja. Subhanallah. Semua biasanya dari sudut adat kita, yang saya bukan kupas dari sudut pandangan agama, tak. Pandangan agama, pandangan Allah, kerja tak ada beza. Kerja yang halal, kerja yang barakah, Allah pandang sangat mulia. Subhanallah. Ini bukan nak membeza-bezakan ni. Jangan kecil hati, jangan salah faham pula. Maksud gaji suami tu dalam 1,000 lebih macam tu lah. Jadi dia kata dengan duduk kawasan macam ni memang tak mampu pun nak survive dan sebagainya. Jadi dia kata, tapi dia kata Asma, Alhamdulillah akak bahagia sangat. Suami buat syarat macam ni sebab dia belajar susah-susah kan. Belajar gini tinggi apa semua, dia kata nanti bila semua dah lengkap, dia kata bila semua dah lengkap barulah suami akan benarkan balik akak kerja. Maksudnya masa tu dah ada kereta, kemudian dah ada sekian-sekian, bila dah lengkap semua barulah suami benarkan akak kerja. Dia kata, kenapa kak macam tu? Saya tak faham lagi. Sebab suami akak tak nak akak keluar bekerja, mengambil alih tugas dia untuk menanggung keperluan keluarga. Jadi Alhamdulillah, dia kata, Asma, makan cukup, kami bahagia, kami seronok. Dan saya memang tengok dia pasangan yang sangat berkasih sayang. Pasangan yang sangat bahagia. Sebab saya bukan sekali dua jumpa dia. Saya jumpa dia sangat kerap. Sebab apa, dia mengatakan saya kuliah dekat surau rumah dia. Macam tu lah. Jadi saya banyak belajar tentang redha seorang isteri. Dan dia kata rezeki kami tak pernah, rezeki sentiasa ada. Bila saya jumpa dia kan wajah dia tenang, senyum, ceria je. Bila pergi rumah dia, Asma tak apa ke? Kita duduk kat lantai contoh kan. Tak apa, dia masak, dia hidang itu ini macam subhanallah, Allahu Akbar. Seorang wanita yang solehah dan akhirnya Alhamdulillah mereka dimurahkan rezeki. Tak lama mereka boleh menaik taraf kehidupan mereka sekian-sekian. Dia kata Alhamdulillah walaupun dia tak dapat apa yang seperti mana orang lain dapat. Kalau fikir-fikir sepatutnya akan dapat sekian-sekian. Tapi rupanya bila dapat redha suami, bila taat pada perintah suami, Allah gantikan dengan rasa damai pada hati. Hati tenang, hati damai, didik anak dengan baik. Dan anak dia masa tu umur dalam 2 tahun lebih, tak siap saya. Hafal Quran, dia kata Alhamdulillah, anak-anak hafal Quran, seronok, anaknya berakhlak baik, dia juga wanita yang solehah, Allah permudahkan urusan mereka. Masya Allah. Jadi di situ saya belajar, suami dia walaupun dalam keadaan mungkinlah dari satu sudut pendapatan tak tinggi, duduk pula di area Selangor, area KL, tapi dia tetap nekat. Macam mana pun saya sebagai suami, saya nak menanggung semua keperluan keluarga. Maksudnya, tapi isteri tu kena bersedia makan seadanya, tak ada kereta pun tak apa, duduk seadanya. Subhanallah. Allah sedang menguji pasangan suami isteri ni. Suami yang nak sikap bertanggungjawab, dia kata macam mana pun setiap sen untuk menanggung keluarga ada daripadanya. Dan isteri pun bersetuju dan redha. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan pasangan ini adalah pasangan di dunia dan juga pasangan di syurga.